Okey. Dia naik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan, pertama sekali syukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang diberi, kita boleh berpuasa dan berbuka secara baik semua insya-Allah. Jadi hari ini alhamdulillah tuan-tuan tolong share isu ni agak isu panas jadi kita sebenarnya tak habis lagi isu tentang isu kalimah, isu kalimah Allah, yang mana hari itu saya bersama-sama dengan Tok Cindai semua kita hantar memorandum ke istana waktu itu. Bila isu tu tak habis lagi, timbul pula isu bodyguard dipukul sebab apabila dia berpuasa. Tak dan habis lagi isu ni, timbul pula satu isu lagi, isu video lagu raya yang mempromosikan judi. Jadi saya pun tak faham sebenarnya situasi hari ini apa sebenarnya situasi yang cuba ditunjukkan oleh pihak-pihak tertentu ni. Dan bagi saya agak biadab biadab. Tapi tak apa, saya nak bagi Tok cakap sikit dulu. Tok rasa macam mana Tok? Dalam Tok tengok sendiri video tadi yang kita tengok, Tok rasa macam mana ni yang dalam keadaan macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, saudara-saudara seperjuangan. Dalam isu ni kita sebenarnya banyak sangat isu dalam bulan Ramadan ni. Ini mungkin ujian dan dugaan kita di bulan puasa ni. Pertama sekali isu ke Istana Negara, alhamdulillah kita dah sampaikan mandat dan amanah. Kemudian kita buat isu ke pasal bodyguard yang kita kena pukul dan menyentuh isu-isu puasa ibadah kita lah. Jadi yang terbaru ni hari ni kita dapat info isu mengenai iklan Hari Raya yang di videokan sebagai satu promosi judi, perjudian untuk perjudian online Okey, senang je macam ni. Saya punya pandangan Hari Raya ni dia bukan adat. Hari bulan puasa ni bukan dia sebagai satu adat, dia sebagai satu rukun. Okey, dia ibadah. Orang Islam beribadah dalam bulan puasa Ramadan. Kemudian Hari Raya ni hari sambutan kemenangan dalam ibadah dia tu. Masih lagi dalam ibadah. Tapi ada setengah pihak cuba mempromosi iklan-iklan perjudian yang berbentuk bagi kita dia haram lah dari sisi agama dan dipromosikan dalam ibadah orang-orang Islam. Jadi orang kata ini isu perjudian, bagi saya ini isu agama. Kerana ibadah orang-orang Islam, Ramadan, Hari Raya ini adalah ibadah. Jadi ibadah. Jadi dia masukkan video tu dengan isu-isu orang Melayu, orang Islam nak balik kampung, tak cukup duit, tak ada duit, maka digalakkan berjudi. Okey. Dalam video tu pula dia tunjukkan adat-adat orang Melayu bakal lemang sambut hari raya, berbaju Melayu. Jadi macam satu penghinaan. Orang-orang Islam ni dia tak kira lah dia nak balik kampung, nak sambut raya dengan berjudi ke, duit haram ke. Kita pun tahu duit judi ni kalau kita bawa ke mana pun memang tak berkat lah. Jadi dalam iklan tu dia promosikan judi online dia. Kemudian budak ni dia ada producer lah, maknanya ada lakonkan. Dia lakonkan semula. Kemudian dia dapatlah duit tu, duit judi. Saya pun tak faham pasal judi-judi ni. Kemudian dia balik kampung. Dia balik kampung dengan duit judi dia tu. Dia highlightkan duit judi haram tu. Masak bagi anak makan, buat kenduri kedara, buat tahlil lah, Aidilfitri mungkin kita tak tahu, dia bagi makan kepada orang Islam. So sensitiviti masyarakat Islam tengok, dia nyatakan kat si video ni, hasil duit haram perjudian ini dibolehkan pula bawa makan-makan kepada seluruh umat Islam dalam sambutan Aidilfitri. Sedangkan Aidilfitri hari kemenangan kita berperang bersama dalam bulan Ramadan. Jadi kat sini kita nampak isu ni sebenarnya bukan isu iklan tu, bukan isu video tu, bukan isu ini menghina ibadah orang Islam. Mengatakan judi ini, duit judi boleh pula dibuat kepada semua masyarakat untuk digunakan. Jadi saya rasa bertambah-tambah lagi berat ujian di bulan puasa ni. Saya rasa perkara ni kita perlu ambil tindakan terutamanya pihak-pihak Kementerian Penerangan, media sosial ataupun KDN
maupun pihak-pihak IT Babit apa MKN apa MCMC. Jadi pantau benda ni. Kalau boleh jangan ada lagi perkara-perkara berbentuk demikian. Terutama produser penerbit yang terlibat. Takkan dia tak tahu sendiri masyarakat Islam judi ni haram di sisi agama Islam. Dia boleh promosi duit judi ini balik kampung untuk sambut hari raya. Orang kefahaman masyarakat Melayu hari raya ni bagi adat, tak, sebenarnya dia ibadah. Ramadan ni ibadah dan sambutan hari Idul Fitri ibadah sebenarnya. Hari kemenangan. Cuma masyarakat Melayu ni dia dah sinonim dengan adat, hari raya sebenarnya ibadah. Di samping tu pula masyarakat umat Islam Melayu digambarkan dengan pakaian baju Melayu, dengan kita masak apa semua. Dia kampung. Satu kampung, suasana kampung. Dia masukkan unsur-unsur haram di dalam kita punya majlis. Jadi saya tak faham apa maksud yang tersirat dalam video ni. Jadi saya dah tengok 2-3 kali. Walaupun lagu tu mula-mula nampaknya macam best lah, kita dengar seronok lah kan. Tapi bila kita tengok apa mesej yang cuba nak disampaikan, jadi kita makin lama makin dipijak. Kita pun tak tahu, tak faham apa tindakan pihak berkuasa terhadap perkara ni. Dan kita harap besok kita juga minta NGO lain seluruh negara buat report tentang isu video ni. Jadi yang tu saya pandangan lah Tok Singa. Mungkin ada pandangan-pandangan dari sahabat-sahabat saya lain yang boleh bagi pendapat kat sini. Bagi saya dia ibadah bukan adat. Tapi Tok tak rasa benda ni macam seolah-olah menghina orang Melayu sendiri tu. Sebab dalam pelakon dalam video tu sendiri, saya nampak yang melakonkan tu sebenarnya nampak imej orang Melayu dengan yang berpakaian tudung. Ini sangat saya nampak macam, saya tak faham lah apa sebenarnya dia orang nak mesej kepada kita ni. Kalau dia orang nak buat video, dia orang boleh buat lagu-lagu lain. Tetapi kenapa nak cari satu video yang membawa satu imej kepada hari kemenangan tu? Hari kemenangan ni maknanya hari ibadah. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi biadab lah tu. Saya nampak memang cukup biadab kali ni tu. Sebenarnya ini satu sensitivity yang amat kita rasa terkilan. Kita tak pernah usik dan cabut tangan pasal hal ehwal agama orang lain. Tapi bila agama kita terpanggil, dibuat dihina macam ni, kita rasa agama Islam ni dah macam satu barang permainan dalam negara kita. Tak ada badan-badan yang bertanggungjawab untuk memantau. Kami orang-orang jahil yang tak berilmu pun rasanya ada sedikit jiwa untuk menentang video berupa bentuk terang-terang perjudian. Siap tulis apa tu? Bet 333 tu. Jadi kita tak, apa maksud yang tersirat dalam video ni? Atau dia nak menghina agama, menghina bangsa, atau mempelikirkan Islam. Jadi itu yang isu yang kita jadi tak faham. So saya minta produser penerbit tolong jawab dan bertanggungjawab atas apa yang telah anda lakukan. Kita nak tahu pendengar. Kalau boleh saya minta Tok Singa, kita cari siapa dia produser penerbit company ni. Saya sendiri nak berjumpa dengan dia. Mungkin saya nak tanya sendiri, kenapa anda mengeluarkan video berbentuk macam ni? Apa tujuan yang tersirat? Kita tak faham. Sebab kita tak pernah kacau orang. Dan dalam dunia ni kalau kita lihat, apabila orang Islam itu majoriti, dia tidak pernah menghina kaum minoriti. Betul tak? Setuju. Kita lihat dunia-dunia yang minoriti Islam, kebanyakan tertindas. Itu biasa kita tengok. Kita tengok di Palestin, di Rohingya, China. Yang pelik sekali, tanah Melayu ni, Melayu majoriti. Tapi agama Islam masih lagi dihina macam ni. Yang saya nampak sekarang, saya tak salahkan sesiapa, saya salahkan orang Melayu Islam sendiri. Kita sendiri tidak bersatu. Kita kuat, tapi kita tak bersatu. Berpecah belah, kita majoriti. Yang ini kita tak faham. Saya minta lah badan-badan NGO, terutama badan berbayar, amal ma'ruf nahi mungkar, persatuan silat, persatuan budaya, ulama-ulama, para ilmuwan, sepatutnya bersama-sama berganding bahu untuk memantau perkara macam ni. Tapi nampak gayanya masing-masing tidak bersatu, masing-masing ego, hipokrit, sibuk dengan dunia, wallahualam kita tak tahu. Bila kita buat, dia pula tuduh kita. Dia kata kita nak glamour, kita nak ada kepentingan diri. Okey, kita pasal glamour, kita bukan artis. Kalau ada kepentingan diri, saya nak jawab, saya ada kepentingan diri, tapi bukan kepentingan pada diri saya. Saya sebagai orang Islam, diri saya sebagai orang Melayu, ada kepentingan saya kat sini. Tapi bukan kepentingan berbentuk
Persendirian, tapi kepentingan sebagai orang-orang Islam bertanggungjawab atas agamanya, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Saya selalu tekankan tu. Jadi tidak ada soal kepentingan pribadi atau kepentingan diri. Satu. Yang kedua, ada kata nak apa tu Sina? Nak banyak viral apa? Nak banyakkan like, share lah, apa lah. Untuk apa kan? Tapi buat ni tak ada kena untuk kami sebarkan dakwah ni kepada semua. Ini satu cabang, satu saluran yang terbaik di media sosial. Saya tak sanggup nak pergi merayau satu kampung ke benua-benua pergi. Jadi saya nampak kat sini dah kita luahkan pesan kita. Kat sini tak timbul siapa ketua, siapa suka, siapa tak suka. Kamu sebagai orang Islam, kita sebagai orang Islam bertanggungjawab atas agama kita. Jadi saya terpanggil untuk membantah sekerasnya dan kita ajak semua NGO yang lain bersama-sama membuat laporan polis di seluruh daerah negeri masing-masing. Jadi kita sebenarnya kita ada saluran. Ada cara dari segi perlembagaan, dari segi pihak polis, kita kena ada saluran tertentu. Sekarang kita ikut dulu. Tapi makin lama makin dipijak. Saya nampak sebenarnya orang-orang Melayu Islam di tanah Melayu tidak bersatu. Kita pasal politik, kita memang tak campur. Kita dah tahu dah orang Melayu berpecah belah. Jadi kita ambil pendekatan, kita bergerak melalui NGO Melayu Islam. Kita lebih suka gerak kita ni daripada suara orang-orang kampung. Itu yang saya nak cuba tekankan lah. So Tok Sina punya pendapat, perkara ni perlu di viralkan seterusnya ataupun cukup sekat ni. Yang saya nampak kebanyakan orang dia rasa ayat dia macam ni, tak apalah, kita jaga kita je lah, jangan campur hal orang lah. Ya, betul, saya setuju. Tapi suatu hari bila perkara ini berlaku pada diri anda sendiri, keluarga anda sendiri, baru anda tahu langit itu tinggi atau rendah. Jangan sampai tahap macam tu. Jadi kita ni bukan nak tunjuk hero, bukan nak jadi hero pun. Ramai lagi orang yang hebat sebenarnya. Tapi kita ni satu suara bersama-sama. Lupakan pangkat, darjat dan kedudukan. Jangan ego. Dah sampai masa kita kena bersatu padu. Kena bersatu. Saya selalu cakap bila kita pertahankan agama kita, orang kata kita teroris. Kita pertahankan bangsa kita, dia kata kita rasis. Habis kita nak buat apa? Kita nak duduk tengok je. Jadi bila kita tengok, tunggu dan lihat, maka macam ni lah jadi. Siti Kasih menghina Mahat Tahfiz Quran dengan minuman araknya, Sajat dengan pergi umrahnya. Lagi kes apa lagi? Kalimah Allah boleh diguna pakai oleh seluruh semua agama. Terbaru berpuasa tak dibenarkan oleh majikan. Tak sempat lagi dan nak tidur, nak luluhkan pinggang. Datang lagi isu baru. Isu ni iklan hari raya. Jadi tak mustahil benda ni kalau kita biarkan, dia akan jadi lagi banyak dan macam-macam lagi yang berlaku. So kita tunggu dan lihat, tengok saja. Biarkan. Maka satu hari agama kita jadi macamlah negara-negara lain. Jadi kita tak naklah jadi macam tu. InsyaAllah. Baik, insyaAllah tuan. Jadi itulah pandangan Tok. Dan saya tegaskanlah kepada semua yang di luar sana. Di sini kita berkumpul, sebagaimana tuan-tuan semua tengok semalam isu semalam. Apabila kita pergi semalam tu, bukan kita nak tunjuk hero, bukan kita nak tunjuk power tuan-tuan, tapi kami mewakili suara tuan-tuan, suara perempuan, semua rakyat Malaysia dan semua orang yang berbangsa Melayu. Kami cuba wakilkan untuk kehadapan. Tidak timbul isu siapa nak jadi hero. Tetapi dalam isu ni tuan-tuan, saya minta tuan-tuan kena alert. Ini satu isu penghinaan bagi saya. Penghinaan terhadap agama pertama. Sebab apa tuan-tuan? Kita berpuasa tuan-tuan. Kita berpuasa tuan-tuan selama sebulan tuan-tuan. Kita cuba menundukkan nafsu kita tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala beri satu hari. Hari kebenangan itulah hari raya tuan-tuan. Tetapi dalam isu video ni, dia menunjukkan bahawasanya di bulan puasa tak ada duit. Ini yang saya nampak tu. Saya nampak di dalam video ni, di bulan puasa ni tak ada duit, tak boleh cari makan. Jadi selekeh sangat dekat orang Islam kita ni, nak bermain judi, ambil duit haram ni, dan hari kemenangan yang kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahil hamd. Kita bawa duit judi ni, kita pergi ke kampung, bagi makan ahli keluarga kita. Ini cukup satu perkara yang cukup biadab dan cukup kurang hajak, saya beritahu. Senang cerita. Orang utara ni dia tak boleh nak kontrol lah. Orang panggil biadab dan kurang hajak.
Jadi saya harap tuan-tuan semua, wakil-wakil NGO, terutamanya wakil-wakil NGO, jangan duduk saja. Jangan nak kira jadi ayah anda, nak jadi taiko, abang long, tiger semua, saya tak mau dengar. Yang kita mau hari ni, bila hampa ada pangkat darjat, tolong ketengahkan isu-isu macam ni. Hampa sebagai wakil-wakil rakyat, bukan wakil YB tu. Wakil YB tu tak boleh pakai dah. Sebab apa? Mereka 5 tahun sekali pakai orang nak bilang kerusi mereka tu, betul tu? Kerusi plastik mereka tu, Tok kata tadi. Jadi kita nak wakil NGO tolong suarakan. Jangan takut. Tolong ke balai, buat report. Kita ada saluran, kita buat dulu. Lepas tu baru kita cerita lain. Kita pun tak mau cakap. Bila kita bercakap sekali lagi, dia keluar perkataan-perkataan yang bila ada hati dia jadi panas. Tuan-tuan faham lah. Bila hati dia panas, emosi kadang-kadang tak boleh kontrol. Bila tak boleh kontrol, orang akan cok beritahu, ini resis lah ni. Ni nak perang lah ni. Yang tu lah. Tapi hampa menekan mereka puak-puak yang tak bertanggungjawab ni, hari semakin hari mereka menekan kita sebagai umat Islam. Ini tanah Melayu, namanya Malaysia. Kalau diterjemahkan balik, Malaysia tu apa? Sia tu tanah, Malay tu Melayu, tanah Melayu. Agama Islamnya adalah agama persekutuan. Kena faham tu. Tapi hari ni kita rasa duduk dalam negara kita seolah-olah kita ni puak minoriti. Tak habis-habis isu nak menghina agama. Tak habis-habis nak menghina bangsa Melayu. Apa sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya ni? Jadi saya harap tuan-tuan, saya nak bagi Ustaz Tuh cakap sikit. Dia bercakap akan ada berdalil. Dan kita tahu dalam Quran secara jelas Allah Ta'ala kata judi ni haram. Berapa banyaklah ayat Quran betul Ustaz? Berapa banyaklah ayat Quran bagi tahu bahawasanya judi ini memang haram secara mutlak. Tak ada judi yang halal. Dan saya memang, bagi saya cukup biadab dan cukup kurang ajak lah. Dan kita minta MC. Dan kita nak tahu sebab apa video ni boleh keluar. Kita dalam Facebook kalau cakap lebih kurang sikit kena blok. 7 hari sebulan. Ini video yang memang mainkan satu sensitivity, memang isu sensitivity sentimen kepada orang Melayu dan orang Islam. Kenapa video ni dikeluar? Kita harap dengan report kita esok, tuan-tuan, ini benar ni tak boleh salahkan pihak polis. Kita kena salahkan MC. Yang kontrol media sosial ni. Cakap sikit dia orang blok, cakap sikit kebenaran sikit orang blok. Ini dah terang-terang main isu sensitif umat Islam dan orang Melayu. Kenapa video ni boleh keluar? Jadi kita nak tanya pihak MC ni, hampa buat kerja apa? Jadi insya-Allah saya nak pas kepada Ustaz Tuah kita untuk sepatah dua kata insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali first time saya online macam ni. Jadi pelik sikit rasa. Okey. Selaku umat Islam, kita semua ni dituntut sebenarnya untuk menjaga agama kita melebihi daripada diri kita sendiri. Jadi yang saya pelik sebenarnya sekarang ni tok sekalian, bukan pasal non-Muslim mengutuk kita orang Islam ni. Yang saya pelik ni kenapa orang Islam ni masih lagi tidak sedar. Masih banyak lagi gerakan-gerakan yang berlaku secara sendiri-sendiri. Saya nak sebut pun tak mungkin kita sebut lah. Tapi banyak berlaku, masih lagi atas kapasiti nak bawa nama NGO masing-masing. Padahal kita sudah buka satu jalan untuk satu gagasan, gabungan, untuk kita sama-sama bersatu padu mencegah benda-benda ni daripada terus merebak. Okay. Jadi untuk itu yang saya nampak sekarang ni, especially pada guru-guru agama sendiri, dia orang ni lebih seronok, lebih selesa duduk mengajar saja. Seolah-olah tidak faham lagi tentang tuntutan agama tu tadi. Wahai Nabi dah sebut, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man dalla ala khairun falahu misluhu ajrin fa'ilihi. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud siapa-siapa yang Allah man dalla ala khairun, siapa-siapa yang Allah pilih dia jadi baik, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama. Jadi orang-orang yang saya sebut tadi tu faham ke tidak agama? Jadi Allah melorong, jadi asbab ni, semua asbab ni benda ni berlaku satu. Dalam bulan Ramadan ni saja dah 5-6 isu. Mungkin ada yang terlalu pandang tadi, ada yang bab, saya ingat ada satu lagi viral hari ni, isu azan. Radio horn tu kan. Ada lagi benda-benda kecil. Lepas tu ada KFC pula tadi, KFC Kelang pula tadi, ada seorang perempuan tu mengutuk juga bab puasa, banyak berlaku. Jadi ke mana yang saya ralat, yang saya pening ni, mana pergi ustaz-ustaz kita ni? Takkan nak serah pada orang-orang macam kita saja. Kita perlu ustaz-ustaz bersama dalam gerakan-gerakan macam ni. Kita nak ramai sebenarnya ustaz-ustaz yang faham agama dalam gerakan-gerakan mempertahankan agama. Itu lebih penting sebenarnya. Selain daripada itu, kita perlukan jugalah
bantuan daripada pihak guaman ataupun sebagainya, yang mana mengaku dia itu Islam, agamanya pun sama dengan kita. Walau perkara pertama esok akan soal pun bab agama lah. Dan lepas solat tu dia ada 4 soalan besar, termasuklah bab apa, hartanya, nyawanya, umurnya, tubuh badannya, semua akan disoal. Jadi kita nak esok jawab dalam kubur ni bukan mulut, yang jawab esok adalah amalan kita. Jadi masa kita hidup ni apa yang kita buat, itu yang akan jadi jawapan kita di liang lahat esok. Wallahu alam bisawab. Jadi Ustaz, dalam isu video judi ni Ustaz, tolong jelas Ustaz. Yang bab video judi ni sangat, sebenarnya saya baru tengok tadi tu, masa tengok tu nak pergi sembahyang tarawih tu. Baru tengok sekilas saya lepas-pas. Jadi nak mengkaji tu belum sempat lah. Tapi dalam bab judi ni pun kita tahulah benda ni sebenarnya dalam antara faktor-faktor sebenarnya kalau kita rujuk pejabat agama, banyak punca perceraian dalam Malaysia ni pun berpunca daripada judi lah sebenarnya. Jadi benda ni sangat-sangat kita kena ambil berat juga. Jadi Ustaz nampak macam video ni adakah seolah menghina agama Islam dan juga orang Melayu tu sendiri? Sebab dalam berpakaian, kacau dodol. Okay. Bab menghina ni saya ingat semua dah jelas benda tu. Sebab kalau nak sebut ni pun sama macam orang lain sebut, benda ni sangat menghina kita punya agama dan bangsa kita sebenarnya. Dia sebut raya ni dah tentulah berbalik pada orang Melayu lah kalau di tanah Melayu ni. Jadi provokasinya macam ni yang kita tak faham. Bila sentuh bab agama maksudnya dia bukan sentuh seorang, dia sentuh seluruh hati umat Islam dalam negara. Jadi kalau kebangkitan tu berlaku, tak nak salahkan siapa. Memang kebangkitan tu kena berlaku. Kebangkitan dia akan berlaku, semua orang berlaku. Betul semua tak? Orang Islam akan bangkit. Bila berlaku benda-benda berkaitan dengan agama. Jadi insya-Allah. Cuma saya nak tekankan sikit, isu ni kita baru dapat lansai 2 hari. Kita tak dapat detail dia. Apa yang saya nak buat, saya mohon dan saya minta, saya sendiri nak berjumpa bertentang mata dengan penerbit dan produser yang buat video klip ni. Saya nak tanya dia apa motif, apa dia punya tersirat, yang dia punya tersirat, dan apa tujuan dia. Saya nak tanya yang tu je. Sebab dia mengaitkan unsur-unsur haram dalam ibadah orang Islam. Dia bukan adatnya, hari raya dan puasa ni, ingat, bukan adat. Dia sebenarnya ibadah. Jadi dia campurkan unsur haram, barakahnya pun dah tak ada kat situ. Saya nak tahu, saya nak jumpa sendiri dengan mata kepala saya nak berhadapan, nak tanya dia apa tujuan dan matlamat penerbit dan produser buat video iklan hari raya pada tahun ni. Saya tak faham yang tu, saya nak jumpa. Kita nak berbincang cara ilmiah lah, bukan kita nak bergaduh ke apa. Kita nak tahu apa matlamat dia. Dari situ kita boleh tahu apa yang tersirat yang dia nak cuba sampaikan. Tu saya nak jumpa sangat tu. Nak jumpa dia orang. Kalau boleh tampil ke hadapan saya, Tok Cindai sendiri akan pergi berhadapan. Kita berbincang secara ilmiah. Kalau perlu kita minta MC tadi bukan pantau, kita minta dia blok terus ni. Sebab anak-anak kecil tak faham benda ni. Dia tengok lagu raya sedap, saya pun dengar sedap juga lagu tu. Kita berdengar syok betul, dia macam ada serampang 2 mata. Jadi saya tak nak dengar pada viral, pada kawan-kawan, daripada mana-mana media ataupun cakap orang lain. Saya sendiri nak berjumpa dengan penerbit dan produser. Minta maaf, saya harap dalam video ni, video live ni, produser yang buat iklan dan penerbit dengar. Saya nak berjumpa dekat mana, kita akan atur. Kita jumpa, kita buat live, kita nak penang. Kalau you kata you tersilap kat sini buat pengakuan, dia minta dia buat pengakuan minta maaf. Walau macam tu, kami dengan NGO dah bersepakat, kita akan buat report polis dulu. Kemudian kita akan berjumpa dan minta dia meminta maaf, mewakili orang-orang umat Islam di tanah Melayu, minta maaf kepada dia orang semua secara umum. Dia minta tu, minta maaf atas kesilapan dia. Kalau dia kesilapan, tapi kita sekarang ni nak tahu apa tujuan dan matlamat dia buat video iklan ni. Adakah untuk menghina ataupun untuk perniagaan dia? Perniagaan dah tentu, kalau judi ni memang haram dah. Jadi nak orang-orang kafir nak berjudi tu hak dia, tapi jangan campurkan dengan kita punya ibadah. Itu yang kita nak tahu, apa yang sebenarnya Tok Singa yang dia nak cuba sampaikan. Apa yang nak cuba sampaikan, kita nak tahu. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi itu saja tuan-tuan. Jadi saya pun macam Tok Sinai dia nak jumpa, dan saya harap tuan-tuan benda ni. Saya harap pihak polis bila dah dapat report, kita harap dapat tangkap lah. Dalam lepas tangkap tu, dia nak buat macam tu dia memang pasal. Tapi dia memang orang macam ni memang kena tangkap. Pertama sekali tuan-tuan kalau pi
pi tempat kedai Pak D lah, Pak D, Magnum, Toto apa ni, Kok Kuda apa semua ni, dah ditulis. Judi adalah haram untuk orang Islam. Dan menjadi satu kesalahan bila mana orang Islam masuk ke pusat-pusat Magnum, Toto, Joy apa ni, nombor ekok ni, menjadi satu benda yang memang menjadi satu kesalahan dan boleh ditangkap. Ya, dan boleh didenda. Dalam Malaysia ni kita ada undang-undang tu. Tapi hari ni mereka buat secara terang-terangan, seolah-olah macam something wrong saya nampak. Something wrong dan cukup biadab bagi saya. Sebenarnya apa yang dia orang nak kita tak faham sebenarnya. Kita tak faham apa yang dia orang nak macam tu kata. Apa sebenarnya matlamat, motif dia, apa dia pun nak. Kita tak mau cakap lebih tuan-tuan. Kita ni ada amarah. Kita ada amarah dan kita ada hati ni kadang-kadang jadi tak orang nak elok. Kita tak mau. Kita tak mau berlaku sesuatu yang tak elok dalam Malaysia kita ni. Kita nak cuba nak menjaga keharmonian kaum, keharmonian pelbagai agama yang ada, yang diamalkan sejak lebih pada 60 tahun lagi dah. Ada orang Cina, Buddha, India, Hindu, Islam, Melayu. Kita nak cuba kontrol ni. Tapi kalau dah nak lebih-lebih sangat ni, ni yang kita takut. Macam kata Ustaz Toh tadi kata, bila isu ni muncul, dia bukan melibatkan satu, dia melibatkan semua. Dia melibatkan semua. Jadi apabila kebangkitan umat Islam, mereka mulalah goyang yang tu lah, kata kita nak perang lah, kita nak ni lah, apa semua. Tapi siapa yang cucu api? Saya nak tanya, siapa yang cuba cucu api? Sepatutnya polis cuba tangkap orang yang cucu api dulu. Ni saya minta ni, pihak PDRM. Saya pun PDRM pun kita tahu banyak kerja mereka tuan-tuan. Kita tak boleh salah mereka semua. Tapi kita nak kali ni PDRM tolong tangkap siapa yang cuba cucu api. Kita ni bukan orang gila tuan-tuan, nak pergi buat kerja bodoh-bodoh semua tuan-tuan. Bukan kita nak pergi kacau semua ni, semua bukan kerja kita tuan-tuan. Tapi kita geram apabila mereka ni cuba cucu api. Bila kita bangkit, mereka panggil, kita kena bagi statement lah, macam tu lah, macam ni lah. Padahal kita bangkit, kita mempertahankan hak kita. Adakah salah kita mempertahankan hak kita? Mempertahankan hak yang termaktub dalam undang-undang. Agama Islam adalah agama persekutuan. Agama yang boleh disebarkan. Agama-agama ni tak boleh dipromosikan. Hanya boleh diamalkan dengan selamat. Itu saya kita beritahu. Kita pun tak pergi kacau lah. Dan saya pun rasa tak ada lagi orang Melayu pergi buat video ni kaitkan dengan agama-agama lain. Saya rasa tak ada. Kalau ada pun kita pun tak puas hati juga orang macam tu. Kalau jumpa kita sepak juga. Yang mana orang Melayu yang cuba nak pergi buat hina agama lain. Dan saya tahu orang Melayu pun bukan macam tu lah. Banyak kerja lagi lah orang Melayu nak buat kerja ni. Tapi kita tak faham kenapa mereka cuba nak memainkan satu-satu isu. Dan apabila kebangkitan umat, mereka nak mesalahkan, dah teroris. Orang Islam dah bangkit, tak boleh. Ini satu cabang nak bergaduh lah, apa ke benda lah. Tapi saya nak tanya, siapa yang cucu api? Siapa yang mulakan dulu? Kalau tak mula, kita pun tak bergerak. Dan saya harap tolonglah pihak-pihak berkenaan, MC terutamanya MC ni, tolong buat cara bijak. Benda ni kalau dah nak keluar, tolong blokkan terus, supaya benda ni tak mempengaruhi anak-anak muda kita. Bila video ni keluar, budak-budak ni dia tak tahu macam Tok Cindai kata, lagu seronok, saya pun dengar, lagu raya mana bagus ni. Tiba-tiba masuk 30, cuci pergi sampai 2000. Budak-budak muda kalau tengok, ni satu peluang ni. Kita try tengok, download aplikasi dah. Tengok kena 1000. Tak menyebar perjudian ni. Ini satu benda bahaya tuan-tuan. Pandangan Tok Singa, adakah dia mencabar institusi Majlis Agama Islam? Ya, memang. Tak pandangan tu. Memang saya rasa memang benda ni dah mencabar. Dah cuba mencabar institusi agama Islam dalam negara kita. Memang cara jelas kita nampak. Memang dekat. Tak apa. Hanya saya nak tahu. Okey, macam sikit. Sebab saya rasa pandangan saya sendirilah, cukup mencabar Majlis Agama Islam kita. Pasal benda ni dah ni sepatutnya Majlis Agama Islam yang ke depan, bukan kita yang ke depan sebenarnya. Betul. Sebab perjudian. Kita dah tahu dah. Sekarang ni pula yang kedua dia menunjukkan akhlak. Betul. Akhlak pada anak-anak muda kita ni, jadi suruh mengajar kita ni ibaratnya pergi berjudi kalau nak duit. Betul. Ini yang kita jadi panas sebenarnya. Panas. Kita bukan nak bercakap pasal bidang ni. Sepatutnya negara kita ni hari ni dah ada dah
bahagian majlis, bahagian ni. Betul. Dia ini menunjukkan akhlak sebab dalam video tu semua anak-anak muda. Betul. Daripada pergi tak ada apa, duit tinggal RM5 ke RM50 ke nak pergi beli barang dekat 7E lah, apalah semualah. Sampai dia jumpa game lah pula dah, tekan boleh dapat kereta sebiji. Adakah itu yang sebenarnya nak dipertontonkan? Betul. Saya harap sangatlah pada majlis agama Islam pandang benda ni, buka lah mata. Sepatutnya kita cari benda ni semua. Sebab orang kata apa, saya rasa lah sikit hari lagi masa depan anak-anak muda kita ni rosak pula lah. Hancur confirm. Sebab dengan game, saya rasa game yang dia tunjuk yang tadi, perjudian dia tunjuk tu pun tak sah tu. Tak sah. Bukannya ada lesen ke, ada apa ke dalam keadaan macam tu tau. Itulah pandangan saya. Tolonglah majlis-majlis agama Islam perbetulkanlah balik daripada kat sini. Sebab benda ni daripada kecil diibarat apa ni, orang kata api dalam sekam. Ya. Lama-lama habis semua nanti. Habis terbakar. Itu yang kita nak minta semualah, siapa-siapa NGO yang di luar sana, sokonglah benda-benda macam ni. InsyaAllah. Kita memang tak boleh nak menggunakan kedak pasal undang-undang dalam kita punya negara. Bukan boleh suka-suka nak pergi bergaduh sana bergaduh sini. Kita pun tak nak bergaduh sebenarnya. Tapi kalau hari ni kita tak ada menyatukan diri kita sendiri untuk sama-sama menegakkan balik benda ni, siapa lagi nak tegak? Betul. Sebab kita tak nak satu nanti bangsa kita letakkan kita ni apa? Ibarat tepuk dulang, percik muka sendiri. Pasal ada dalam kalangan kita sendiri. Betul. Benda tu pun kita sendiri tahu. Kat majlis apa, kedai-kedai nombor ke kedai apa dah tulis undang-undang. Majlis agama pun siap standby. Betul. Keluar aje silap-silap, dah kita pun kena gari lah. kena gari lah. Ini terang pula dia menunjukkan. Saya memang panas memang. Saya tengok ni tadi, aduh saya kata apalah pula datang satu daripada satu. Tolonglah minta majlis agama baik karah-karah masjid yang ada bersatulah. Ini je jalan yang kita boleh buat sebenarnya. Tak ada jalan lain lah. Itulah pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, tadi tu jelas tuan-tuan. Patutnya institusi agama dan lain-lain tolong mainkan peranan benda ni. Jangan harapkan NGO saja. Tolong tunjuk sikit kuasa kamu di mana. Kita bukan hari ni kita nak menyalahkan siapa-siapa tuan-tuan. Tapi bila isu ni keluar, kita nak salah siapa lagi? Pas benda keluar tuan-tuan, mesti ada orang yang lepas. Kita kena faham secara logik, dia nak keluar mesti ada orang yang lepas. Kalau tak ada orang yang memberi rasuah, takkan ada penerima rasuah. Jadi kita nak tahu siapa yang nak bagi keluar video-video bodoh macam ni semua. Jadi saya harap tolonglah, kita pun tak mau nak cari pasal banyak-banyak sangat. Tolong jagalah. Ini saya bagi tahu amaran, bukan sebagai ugutan, tapi amaran yang agak keras. Jangan selalu cabarlah, jangan selalu mencabar-cabarlah umat Islam ni. Cukup-cukuplah. Kita buatlah kerja kita masing-masing, jagalah keharmonian perpaduan kaum yang ada ni, kita buat kerja masing-masing. Kita tak minat nak cabar kaum ni, nak cabar agama ni, kita tak minat. Dan kita minta kepada orang lain, terutama yang tokoh-tokoh judi ni, hampa nak berjudi ke, atau lantak hampalah. Tapi jangan babitkan umat Islam. Tolong. Walaupun kita faham dalam perjudian ni bukan tak ada umat Islam, banyak. Banyak orang Islam yang main judi ni. Tapi jangan mempromosikan cara macam ni. Seolah-olah menggalakkan lagi. Dan tunjuk sangat biadab dia. Ini satu benda yang biadab lah bagi saya, biadab. Dan saya harap tuan-tuan tolong mainkan peranan isu ni. Janganlah kita hanya tak apalah, bukan BP lah, benda ni bukan besar. Memang tak besar. Dia mula kecil-kecil. Jangan sampai lepas ni ada video pula ajak anak-anak muda kita, anak-anak Melayu kita pi jadi pelacur pula. Apa nak tunggu sampai tu? Apa nak suruh anak-anak apa jadi pelacur nak cari duit bagi makan apa? Ini kecil. Lah video judi lah, mampu happy lah. Tak payah ambil tahu lah. Bukan ada apa pun. Yalah. Dia main besar pula nanti. Hari tu ada apa? Sugar daddy. Tanda tanpa tanda. Sugar daddy. Hari ni judi. Esok dia ajak pula siapa-siapa yang wanita-wanita yang tak ada duit, mai kita buat pelacuran. Dapat gaji banyak. Apa nak tunggu tangan mana lagi? Cukuplah saya beritahu, cukuplah. Cukup. Janganlah terlampau sangat, janganlah melampau sangat. Jadi insya-Allah kita nak bagi pandangan sikit doktor kita lah. Seorang doktor untuk cakap sikit pandangan beliau. Cuma sebelum tu highlightkan untuk Singa, kita memang minta sangat producer dan penerbit kami nak berjumpa. Ya. Benda ni tak selesai. Saya sendiri dah ulang kali kedua ni, saya nak berharapan berjumpa dan berbincang.
dengan penerbit dan produser yang menerbitkan iklan Hari Raya ni pada tahun ni. So, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih, terutamanya kepada tuan-tuan, puan-puan yang menghayati liputan live live pada malam ini. Kami gabungan NGO yang kami namakan Kesatuan atau Gabungan 313 Melayu Islam Beraja, berbincang atas perkara ini di atas satu tajuk. Tajuk yang paling besarnya, adakah ini perkara isu berkenaan dengan perjudian yang melibatkan ibadah kemenangan umat Islam setelah sebulan kita berjihad berpuasa, akan menjadi satu titik mula kepada budaya yang baru kepada orang-orang Melayu yang beragama Islam di tanah Melayu kita ini. Adakah ini satu perancangan yang terperinci, atau adakah ini secara kebetulan? Wallahu a'lam bisawab. Kita tahu pihak-pihak Jabatan Agama Islam memandang perkara ini sangat serius. Hari ini saja ada 300,000 ciapan di dalam Twitter berkenaan dengan iklan ini. Jadi bermakna di atas 300,000 ciapan tu, jika yang melihatnya ada 2-3 orang, kita ambillah 2 orang, iklan ini telah mencapai 600,000 views daripada kalangan orang-orang yang melihat. Dan kita ambillah, anggapkan sebahagian daripada ini adalah orang-orang Melayu yang beragama Islam. Bermakna 300,000 orang beragama Islam yang telah mendapat pendedahan kepada, wah, di Malaysia kita sekarang boleh berjudi secara online. Wah, kalau kita tak ada duit, kita boleh berjudi. Masuk berapa ringgit? RM20, menang RM30, menang RM2,000 untuk kita bawa balik berhari raya di rumah. Terang-terang Islam melarang perjudian, dan kita hendak memulakan perkara yang dilarang. Adakah ini menjadi satu permulaan? Budaya kita adalah budaya Melayu Islam. Janganlah kita membawa kepada satu perkara yang sangat dilarang dalam Islam menjadi budaya darah daging kita. Anak-anak kita beri makan duit yang haram, pakaian yang kita pakai daripada duit yang haram. Sekiranya kita nak baik, kita hendaklah bermula dengan baik. Allah dah kata dah, Dia tidak akan bantu sesiapa kalau orang itu atau bangsa itu tidak membantu mereka. Itu terang-terang. Dan kalau bantuan itu datang dari sudut kemenangan, macam mana kita nak kata? Adakah itu datangnya daripada Allah yang telah terang-terang melarang kita? Pastinya bukan. Duit yang kita dapat 2,000 atau 20,000 atau berapa tidak boleh menjadikan kita kaya, tetapi boleh menjadikan kita meleset dari segi fahaman pegangan Islam kita. Kita menuju ke akhir zaman. Kami di sini gabungan 313 Melayu Islam Beraja menyeru, memanggil kepada semua umat-umat Islam, hentikanlah siapan yang bersambung-sambung. Janganlah kita memanjang-manjangkan iklan tersebut melalui media. Kita minta BMCC blok tu, blok. Dan kita akan ambil tindakan. Kita akan berjumpa dengan SKMM untuk mereka mengambil tindakan. Kami pasti Jabatan Agama Islam sudah ada cadangan bagaimana untuk bertindak atas perkara ini. Dan kami pasti juga SKMM sudah ada cara bagaimana untuk bertindak atas perkara ini. Tetapi adakah kita nak biarkan mereka saja? Kita juga kena berperanan, kerana setiap orang Islam itu adalah saudara kepada setiap orang Islam yang lain. Sekiranya kita tidak bertindak, ke arah mana kita nak membawa Islam itu? Ke arah mana kita nak bawa Melayu itu? Kerana ini adalah bumi yang bertuah, bumi yang berdaulat. Tanah Melayu adalah untuk orang Melayu. Tanah Melayu adalah untuk orang-orang yang beragama Islam. Kita bukan tidak nak menerima orang-orang lain. Marilah kita ambil Piagam Madinah sebagai satu contoh yang paling baik. Bagaimana Rasul
memimpin Kota Madinah, di mana terdapat berbagai kaum dan bangsa, yang mana mereka bangsa-bangsa lain daripada agama-agama lain menurut syarat yang telah ditetapkan oleh orang-orang Islam, oleh Rasul itu sendiri. Ambil itu sebagai iktibar, insya-Allah tanah Melayu akan kembali bertuah, tanah Melayu akan kembali gemilang, dan tanah Melayu akan kembali seperti gemilangnya Islam di sini. Tuan-tuan, puan-puan yang meliputi secara langsung, kami merayu di sini sebagai NGO-NGO yang bergabung. Sekali lagi, janganlah kita panjang-panjangkan lagi ciapan tersebut. Janganlah kita menceritakan tentang Twitter tersebut, tentang iklan tersebut, supaya kita tidak membawa satu budaya yang baru. Inilah pertama kali iklan judi yang menggunakan pakaian Melayu, mungkin orang Melayu, adat Melayu, agama Islam yang ada di tanah Melayu untuk orang Melayu. Apa lagi yang patut kita lakukan? Mulut kita berkata biadab, hati kita merintih. Tuan-tuan, puan-puan, kita hanya ada tanah Melayu ini saja yang tinggal. Kalau budaya kita, agama kita diperkotak-katikkan, apa lagi yang tinggal pada kita? Kita tidak nak bermusuh dengan orang-orang lain. Kita ingin membawa kembali kegemilangan Islam ke tanah Melayu. Rasul sebagai contoh membuat Piagam Madinah sebagai iktibar untuk kita. Biarlah mereka mengikut syarat yang telah kita tetapkan. Bukan kita diperkotak-katikkan sehingga terpaksa mengikut syarat mereka yang mereka tontonkan melalui iklan, yang mereka tontonkan di kedai-kedai, yang mereka tontonkan di mana saja kita berada, di dalam teksi, di dalam panggung wayang, di dalam toko-toko, di mana jua yang kita berada, kita telah diperhatikan, ditontonkan dengan kebiadaban. Marilah kita kembali kepada zaman gemilangnya Islam, zaman gemilangnya Melayu. Tuan-tuan, puan-puan, kami Kesatuan 313 Melayu Islam Beraja menyeru sekalian NGO-NGO untuk kita membantah, untuk kita melakukan sedikit tindakan dalam melakukan laporan ke pejabat, ke balai polis, menyuarakan apa yang patut kita suarakan. Kami di sini lakukan apa yang kami patut lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lakukanlah juga sedemikian apa yang kami lakukan. Kerana inilah suara yang kita ada, dan kita tidak ada lebih daripada suara kita. Kerana kalam yang kita sebutkan adalah doa. Saya rasa itu saja kot. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Jadi insyaAllah tuan, esok kita akan buat report. Esok kita akan ada 2 report. Pertama sekali dengan NGO Tok. Berapa atas Tok? Kita ada 129 NGO bersama kita, Kesatuan Melayu Islam Beraja. Buat masa ni yang telah memberi sokongan mandat lebih kurang dekat 100 ke 89 ke 100. 89. Mungkin sebelum esok kita harap dia lagi bertambah. InsyaAllah. Okey, buat masa sekarang dah 89 ke 90 lah NGO yang akan wakilkan kepada kita, dan esok Tok akan sendiri pergi buat report di Dangwangi dalam pukul 10-11 macam tu lah. InsyaAllah kita akan berkumpul di Dangwangi esok, dan ada media yang saya dapat tahu yang akan datang, dan kita akan hantar 2 report. Pertama sekali dengan isu yang pengawal peribadi ataupun bodyguard yang dipukul tu, kita minta disiasat dengan betul-betul. Yang kedua adalah isu video judi ni. Jadi insyaAllah memang tuan-tuan, semua orang kata biadab. Memang biadab, dan bahasa kasar sikit saya beritahu celaka lah. Bahasa kasar sikit ni celaka. Kalau bahasa orang putih dia panggil haram jadah. Okey. Jadi memang cukup geram lah kita ni, saya tengok
Saya pun letih tuan-tuan, letih. Tok Cindai pun letih, 2 hari tak tidur tuan-tuan. Hari yang kita pergi yang untuk yang pegawai apa ni bodyguard tuan-tuan, berpuasa, saya buka puasa pukul 8. Tertidur tuan-tuan. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tuan-tuan. Bukan kerja ni syok-syok tuan-tuan, memang letih tuan-tuan. Dan habis letih muncul pula video-video, aduh kata ya Allah, cukup mencabar kali ni bulan puasa ni, cukup mencabar tu. Setuju tu. Memang cukup cabar, memang mencabar umat Islam di bulan puasa kali ni. Sebab bulan puasa ni baru bermula. Tetapi dah satu persatu mereka atur dan susunkan. Kita tak faham. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan sendiri, Perang Badar berlakunya di bulan puasa. Ini saya beritahu ni sejarah. Jangan tuan-tuan kaitkan apa-apa. Saya beritahu sejarah ni tuan-tuan. Ini benda yang berlaku. Di zaman Nabi SAW, Perang Badar bermula pada bulan Ramadan. Itu saya beritahu. Bukan saya nak mengugut ataupun saya nak mengancam mana pihak. Tidak. Saya minta tolong hentikan benda-benda yang tak berfaedah ni. Tolong jangan cuba-cuba nak mencabar. Tolong jangan nak memainkan sentimen agama. Jangan nak main sentimen orang Melayu. Saya minta tolong sangat ni. Saya minta tolong sangat. Cukup-cukup lah. Cukup-cukup lah. Buatlah kerja masing-masing. Agama nu buatlah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tak payah nak sibuk agama kami pun tak sibuk agama mana-mana. Kami pun tak sibuk perbuatan judi ke, minum arak antara hampa semua. Kami tak mau campur. Itu hai hampa lah. Hampa nak judi ke, hampa nak mabuk ke. Kalau mabuk dekat orang, hampa masuk dalam. Kami tak mau campur. Tetapi tolong pihak-pihak menteri ni saya nak beritahu ni. Jangan duk kelang kabut sangat kursi hampa. Bila amanah diberi oleh rakyat, hampa tak buat, jawab hampa di akhirat nanti. Jawab hampa di akhirat nanti. Amanah yang diberi tak dilaksanakan dengan betul, hampa jawab hampa nanti. Dan kita pun sedia maklum hari ni kerajaan kita tolong alert dalam masalah macam ni, masalah umat ni. Jangan duk kelang kabut sangat pasal hampa punya kerusi hampa semua. Rakyat menderita, rakyat menanggung beban-beban, kecaman-kecaman, hinaan-hinaan tentang agama dan bangsa Melayu, hampa duduk diam. Beli kain kapan, tutup badan lah, senang. Tutup badan senang. Ni saya beritahu kepada ahli politik ni. Cukup-cukup nak berpolitik cerita-cerita bodoh semua ni. Kami rakyat dah muak tengok cerita hampa semua. Yang tu keluar fitnah, yang ni lah semburit lah, macam-macam lah, kami tak larat dengar lah. Yang kami nak dengar ni hampa buat kerja lah. Itu yang kami rakyat yang duduk nak tengok ni, hampa tolong buat kerja. Buat kerja apa? Membela agama Islam, martabatkan, daulatkan bangsa Melayu. Itu yang kami nak hampa buat kerja. Bantu orang yang susah. Kita tahu bantu orang susah siapa buat ni, tuan-tuan? Ustaz Ibiliu. Seorang diri dia, tuan-tuan. Pi rata, tuan-tuan. Bantu orang. Mana ahli politik? Saya nak tanya. Mana menteri-menteri? Bukan takat Malaysia, tuan. Dia boleh pergi Afrika, tuan. Dia beri bantuan di sana pula, tuan-tuan. Malu lah saya. Kalau saya jadi menteri, tuan-tuan, saya buka baju, saya lari ni, lari bogel, tuan-tuan. Kalau orang boleh buat macam tu, saya minta maaf cakap lah, kasar sikit. Orang utara ni dia kasar, tapi dia baik. Kalau saya lari, saya buka surat, saya lari minta bukan tu, tuan-tuan. Buat malu lah. Tolonglah. Cukup-cukup lah. Penat lah ni, penat. Faham lah. Itu saya beritahu tuan-tuan sekali lagi. Saya beritahu ni sirah Nabi SAW. Perang Badar berlaku di bulan Ramadan. Itulah kita pun tak minat lah. Bukan saya nak cerita pasal perang, tapi saya nak bagi tahu sirah sedikit sajalah. Tidak berkaitan dengan ugutan apa-apa. Ni sirah, tak salah kan? Tak salah, ustaz-ustaz mengajar pun cerita kok. Jadi itu saja saya minta tuan-tuan tolong. Tolong kita ni mainkan peranan masing-masing. Kami bukan ketua, Tok Cindai bukan ketua, saya bukan ketua, Ustaz Toh bukan ketua, bukan siapa-siapa ketua. Kandau Yusuf Azmi pun dia pun bukan kata dia pun tak kata diri dia ketua, tapi dia hanya mewakili suara-suara kita apabila tuan-tuan sendiri pun kena gerak sama-sama. Jangan harapkan kami semua takkan mampu, tuan-tuan. Lidi satu dia akan patah, tuan-tuan, tapi kalau lidi tu dia penuh, nak kepok pun susah, tuan-tuan. Itu saya beritahu tuan-tuan. InsyaAllah saya harap pihak-pihak berkenaan, MC tolong blok lah video ni semua. Tolong blok, dan pihak PDRM tolonglah menangkap individu ataupun toke judi ni yang buat. Tolong suruh producer ni buat video macam ni. Dan kita nak tahu, saya pun kalau boleh, saya Tok Cindai dia kata nak jumpa producer, saya nak jumpa orang budak-budak muda yang pergi berlakon tu.
Saya nak sekolahkan mereka sikit kan. Nak beritahu ini benda judi haram kan. Jangan sampai kita bubuh haram jadah kat mereka. Jadi inilah tuan-tuan. Kita pun tak tahulah dalam video tu Islam ke Melayu ke, tapi kita tengok tu kita tahulah orang Melayu kan. Nampak lah tapi tak tahulah lagi. Kita minta PDRM tolong siasat insya-Allah. Jadi saya bukan nak mencetuskan perkauman. Saya tidak untuk menganjurkan kekacau bilauan, tapi saya memberitahu saja. Itu sekadar itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi tuan-tuan. Bangunlah tuan-tuan, bangkitlah tuan-tuan, malulah tuan-tuan, malu. Kalau kita hari ni tak bergabung tuan-tuan, 20 tahun cucu, anak cucu kita akan merempat di tanah sendiri tuan-tuan. Cukup-cukuplah nenek moyang kita bergadai nyawa, bergadai tanah tuan-tuan, untuk anak cucu kita ni, untuk kita ni tuan-tuan. Berperang tuan-tuan. Mati dibunuh tuan-tuan. Mati dikhianati tuan-tuan. Kerana apa? Untuk keselesaan kita hari ni tuan-tuan. Janganlah kita hari ni menggadaikan maruah kita sebagai orang Islam pula tuan. Jangan pula kita menggadaikan maruah kita sebagai orang Melayu. Tolong, saya mohon sekali lagi tuan-tuan, umat Islam, umat Melayu, bangkitlah, sayangilah agama kamu, pertahankanlah daulatnya bangsa Melayu itu, bangsa Bani Tamim ni tuan-tuan. Bukan bangsa yang biasa-biasa tuan-tuan. Kalau kita tengok sejarah, bukan bangsa yang biasa tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi insya-Allah saya mohon ampun dan maaf. Dan saya juga mohon maaf, mohon minta ampun, minta maaf kepada saudara-saudara saya beragama Islam ataupun kawan-kawan saya yang bukan Islam. Saya tidak ingin mencetuskan provokasi agama ni semua tuan-tuan. Ini percakapan saya, perjuangan saya adalah untuk agama, bangsa dan tanah air saya. Insya-Allah kita semua sama-sama lah, kita semua sama-sama berganding bahu menyekat video-video macam ni, dan kita mendesak pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Jadi insya-Allah saya beritahu esok di Dawangi pukul 10 dan pukul 11 insya-Allah saya Tok Cindai Ustaz Tuah akan turun. Kita akan buat report dan akan ada sidang media sedikit. Kita akan buat 2 report. Pertama sekali tentang bodyguard tu, dan yang kedua kita akan buat report untuk video judi online ni. Jadi insya-Allah saya mohon sekali ampun, minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir 3 kali. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd.